kita pada malam ini kita rakam. Jadi nanti kita akan masukkan dalam grup waris lah. Okey. Okey, saya akan ke slide seterusnya. Saya akan cuba cepatkan lah, mungkin dalam setengah jam boleh habis. Lepas tu saya akan serahkan kepada Ustazah Nur Hidayah lah untuk terangkan bagaimana nak masukkan, nak masuk dalam 09 Spiderweb tu. Okey, yang ni kenapa saya bubuh gambar ni. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, inilah Cikgu Naharuddin bin Osman, iaitu pengarah pendidikan negeri kita lah. Dan pengarah yang Cikgu Naharuddin ni telah menjadi pengarah pendidikan negeri Perlis dah setahun dah. Dah setahun dah. Iaitu tahun lepas 21 Julai dia dilantik sebagai pengarah pendidikan Perlis. Dan sejak itu banyaklah idea-idea yang dicetuskan oleh beliau, dan salah satunya adalah 09 Spiderweb ni. Dan saya letakkan gambar pengarah malam ni supaya semua boleh kenal lah. Sebab pada hari Isnin yang lepas baru-baru ni pengarah ada datang ke sekolah. Okay, kebetulan waktu tu saya ada buat kelas dengan murid-murid. Dan bila saya tanya, kenal tak siapa ni? Mereka menjawab tak kenal teacher. Jadi bukan nak salahkan murid-murid kita sebab tak kenal pengarah, tetapi mungkin sebab kedatangan dia ke sekolah, dia dah beberapa kali datang ke sekolah Cangkak Jawi tapi murid tak ada. Murid tak ada sebab murid waktu tu sekolah ditutup. Okay, murid berada di rumah. Jadi mungkin sebab itu murid-murid kita tidak kenal pengarah. Jadi selepas ni saya mengharapkan murid-murid kita dan juga ibu bapa semua kenal lah pengarah kita ni. Okay, Cikgu Naharuddin bin Osman. Okey, yang ni 09 Spiderweb ni sebenarnya adalah cetusan idea daripada Tuan Pengarah sendirilah. Okey, di sini ni 09 Spiderweb ni diwujudkan sebagai satu tempat untuk mengumpulkan 5 jenis pentaksiran yang mana boleh diakses oleh murid dan juga ibu bapa. Okey, apa yang dimaksudkan 5 jenis pentaksiran tu? Okey, di sini kita boleh nampak lah yang pertama sekali adalah PBD. Okey, PBD ni adalah pentaksiran bilik darjah dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun memang dah faham lah tentang pentaksiran bilik darjah ni. Di mana pentaksiran bilik darjah ni berlaku secara berterusan. Macam sekarang ni pentaksiran bilik darjah berlaku dalam kelas PDPR lah, sama ada melalui Google Meet secara live yang cikgu-cikgu buat ataupun melalui WhatsApp, Telegram dan apa saja kerja atau tugasan yang cikgu-cikgu bagi. Sebab itulah walaupun kita tak bersekolah, tak datang ke sekolah, tapi amat penting murid-murid mengikuti kelas secara PDPR ni. Sebab setiap murid ni kena nilai. Kami cikgu-cikgu kena nilai. Kalau tidak, bila pelaporan tu dibuat, kami tak dapat menilai murid ni, dia orang kata apa, tak tahu nak bagi TP berapa. Kan? Sebab dia tak pernah menyertai mana-mana kelas, tak pernah buat latihan. Jadi masalah lah bagi cikgu-cikgu untuk nak menilai murid-murid ni kalau mereka tak mengikuti kelas dan juga latihan yang cikgu beri. Ini pentaksiran bilik darjah. Okay, berlaku berterusan. Dan seperti mana kita tahu, UPSR pun dah tak ada. Jadi inilah sepenuhnya tumpuan kepada pentaksiran bilik darjah lah. Macam sekarang ni saya tengok bukan sekarang sajalah, daripada mula-mula kita PDPR
ramai murid kita yang macam orang kata apa, ketinggalan, tak masuk kelas apa semua, dan kami cikgu memang sangat-sangat menghadapi masalah ni, dan kami cuba juga untuk orang kata apa, menyediakan modul-modul, tetapi malangnya ada juga di antara modul-modul tu tak sampai balik kepada cikgu. Jadi cikgu nak menilai pun tak tahu macam mana cikgu nak menilai. Jadi saya ni sebagai guru besar mendengar rintihan-rintihan cikgu-cikgu, termasuklah diri saya sendiri yang mengajar, amat-amat orang kata apa, merayulah mengharapkan anak-anak murid SKCJ ni dapat mengikuti PDPR ni. Kalau ada masalah, cerita saja kat kami. Kalau tak boleh cara online, kami buat modul, kami pergi hantar di rumah, suruh datang ambil ke sekolah. Sebab kita tak mau pembelajaran anak-anak kita ni terberhenti. Kalau terberhenti tu, anak-anak kita jugalah yang rugi. Sebab tahun depan, kalau budak darjah 1, dia akan naik darjah 2. Darjah 2 dia akan naik darjah 3 dan seterusnya. Bukannya dia masih lagi berada di darjah 1 selagi dia tak boleh baca, dia duduk darjah 1. Bukan macam tu. Dia akan naik ke darjah 2. Kalau dia tak boleh baca tu, dia akan jadi masalah lah. Dia akan jadi masalah. Jadi saya mengharap sangatlah, merayu kepada ibu bapa supaya dapatlah memberi kerjasama kepada pihak sekolah. Kalau ada masalah, ceritalah dekat kami. Okey, kita akan cuba ikhtiar fikirkan macam mana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kemahiran yang kedua adalah SEGAK. Okey, SEGAK ni maksud dia Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia. Okey, yang ni selalu cikgu PJ duk buat tu. Dia ukur berat, dia ambil berat badan, ambil tinggi apa semua. Lepas tu ada beberapa aktiviti ataupun ujian yang perlu murid lakukan. Kemudian direkodkan. Kemudian kena tengok murid ni apa berat badan berlebihan ke, tak cukup zat ke. Yang ni SEGAK. Benda yang memang perlu diberi perhatian jugalah. Sebab kalau tengok murid kita, ada juga yang obes, ada juga yang tak cukup khasiat makanan, kan. Jadi benda-benda ni perlu dilihat bersamalah. Macam sekarang ni kami pihak sekolah, cikgu-cikgu tak boleh nak buat apa, kan. Sebab sekolah pun ditutup. Jadi kami mengharapkan sepenuhnya kerjasama daripada ibu bapa lah. Okey, kemahiran yang seterusnya adalah psikometrik. Okey, psikometrik ni melibatkan ujian ataupun pentaksiran untuk mengenal pasti kebolehan semula jadi murid. Okey, personaliti murid, bakat, minat dan juga kecenderungan murid. Untuk supaya orang kata apa, kita boleh buat tindakan ataupun semasa mereka untuk ke sekolah menengah lah. Dan psikometrik ni dijalankan untuk murid-murid tahun 6. Okey, SEGAK ni untuk murid tahun 4 sehingga tahun 6. PBD ni tahun 1 sehinggalah tahun 6. Okey, dan seterusnya adalah PAJSK. PAJSK ni maksud dia pentaksiran, aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Okey, yang ni di bawah co-curriculum lah, yang melibatkan aktiviti sukan, okey, co-curriculum, co-akademik. Macam sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan lah, kan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dah mula terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Bermula minggu lepas, kita dah mula perjumpaan badan beruniform. Okay, yang melibatkan murid tahun 3 sehingga tahun 6. Okay, dan minggu ini, hari ini adalah aktiviti perjumpaan kelab dan persatuan yang melibatkan murid tahun 4 sehingga tahun 6. Jadi pelibatan murid ni dalam aktiviti co-curriculum ni sebenarnya dinilai, direkod. Okey, direkod untuk diisi dalam pelaporan mereka lah. Dan segala aktiviti, contoh macam
sekarang ni kita tengok banyak aktiviti online. Okey. Yang pihak jabatan hantar ke sekolah, contoh macam pertandingan, baru-baru ni ada suruh rekod pertandingan aktiviti renang kan. Yang tu pun akan direkodkan lah pelibatan. Larian menentang desa dulu peringkat Negeri Perlis. Lepas tu sekarang ni yang tengah berlangsung peringkat Negeri Perlis iaitu MP Patni tu. Okay, hafazan apa semua tu, benda tu sekolah memang akan rekod pelibatan murid-murid tu. Jadi murid-murid yang banyak mengambil bahagian, banyak terlibat dengan aktiviti pertandingan dan sebagainya tu, markah dia akan lebih tinggi lah. Dan untuk PAJSK ni, pengarah kita mengharapkan semua murid pelajar di Negeri Perlis ni sekurang-kurangnya boleh mendapat grade B. Okey, grade B. Sebab itulah kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan bila ada pertandingan ke apa ke secara online, cikgu-cikgu terutama sekali PKKO dengan Cikgu Jai lah yang selalu suruh budak-budak masuk pertandingan-pertandingan ni. Tujuan dia untuk memberi grade yang lebih baik lah kepada anak-anak murid kita. Okey. Dan seterusnya kemahiran kalis masa hadapan. Okey, kemahiran kalis masa oleh tuan pengarah kita untuk sekolah-sekolah untuk murid-murid pelajar-pelajar di Negeri Perlis sahaja. Okey, negeri lain tak ada ni kemahiran kalis masa hadapan. Okey. Dan sekejap lagi saya akan terangkan apa sebenarnya kemahiran kalis masa hadapan ni. Okay. So dalam 09 Spiderweb ni, 5 kemahiran ni akan dikumpulkan setempat lah dalam satu tempat di mana tuan-tuan dan perempuan nanti boleh melihat pencapaian anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Okay. Bila masuk nombor kad pengenalan mereka, nanti boleh dapat orang kata apa keputusan tu lah. Okay, seterusnya, okay, inilah kemahiran yang dimaksudkan dengan kalis masa hadapan. Ada 6 kemahiran. Okay, kemahiran yang pertama adalah kemahiran ICT. Kemahiran ICT ni adalah berkaitan dengan penggunaan komputer dan sebagainya. Maksud dia perisian yang terdapat dalam komputer tu, contoh murid-murid boleh mengguna Words, okay, Microsoft Words, boleh mengguna PowerPoint, boleh mengguna Excel, okay, boleh mengguna Publisher, okay, tahu guna printer, macam mana nak tutup, nak on off ICT, komputer apa semua kan, benda-benda ni. Okay, jadi pelajar di Negeri Perlis ni diharapkan daripada sekolah rendah ni, malah daripada prasekolah sendiri, tahulah macam mana nak kendalikan komputer ni. Okay, dan seterusnya adalah kemahiran IoT. Okay, kemahiran IoT ni maksud dia Internet of Things. Okay, Internet of Things. Kalau kita tengok sekarang ni memang banyak sangat lah Internet of Things ni. Contohnya yang paling mudah saya nak bagi tahu, ni macam mana nak buat presentation ni menggunakan Google Meet. Okay, ni pun salah satu Internet of Things. Okay, kita tak perlu bersemuka, berdepan secara fizikal dengan seseorang tu, tapi kita boleh berjumpa dalam alam maya. Boleh bermesyuarat dalam alam maya. Okay, walaupun duduk jauh beribu batu, tapi boleh berjumpa. Okay, dan macam Google Form, tu pun Internet of Things lah. Banyak. Contoh yang lain sekarang ni tuan-tuan dan perempuan order makanan online kan. Isi saja form online, semua tu Internet of Things. Maksud dia aplikasi-aplikasi tu, game, permainan dan sebagainya. Jadi harapan kita semoga murid-murid ni dia boleh menguasai. Untuk tujuan kebaikan mereka lah, bukan untuk tujuan orang kata apa
contoh main game tu sampai tak belajar apa semua, tu pengaruh yang tak elok lah. Jadi kita sebagai ibu bapa kita kena pantau lah. Okay. Sebab ke depan mungkin sekarang pun kita dah nampak 5-10 tahun akan datang, saya rasa mungkin pejabat pun kita dah tak pergi pejabat. Maksudnya kita boleh bekerja daripada rumah. Buat kerja pada rumah. Semuanya menggunakan internet, aplikasi dan sebagainya. Jadi kita perlu sediakan anak-anak kita dengan kemahiran ni lah. Okey. Dan yang ketiga adalah kemahiran entrepreneurship. Okey, yang ni kalau bahasa Melayu kita sebut keusahawanan lah. Keusahawanan ni pula, okey, bukan macam kalau kita sebut keusahawanan ni maksud dia berniaga lah kan. Berniaga. Tapi berniaga tu contoh dia murid-murid tu lebih orang kata apa, lebih advance berniaga, lebih orang kata apa, lebih kreatif berniaga. Kalau sekarang ni mungkin kita berniaga, contoh kita jual cucuk. Kita buka gerai, kita pun letak makanan kita dekat situ kan, tunggu orang mai beli. Kan? Ataupun orang kata apa, saya ambil contoh pisang. Yang kita tahu pun pisang tu buat goreng pisang, buat pengat pisang kan. Dan kita pun boleh jual 3 biji RM1 ke kan. Tapi anak-anak kita ni kita mengharapkan contoh pisang tu dia boleh buat benda lain. Dia boleh buat macam contoh macam Niloufar buat tu susu pisang. Harga dia dah mahal. Daripada cucuk pisang kita buat tadi RM3 kan. Bila buat susu tu maksud dia harga dah jadi berlipat ganda. Dia dah boleh untung banyak. Kemudian macam jual yang kata apa, jual cucuk tepi jalan tu pun mungkin dia tak jual cucuk tepi jalan. Tapi dia buat cara online. Dia ada marketing dia. Dia jadi usahawan yang orang kata apa yang lebih besar lah. Ada orang kata apa, ada matlamat dia, kreatif kan. Ni yang dimaksudkan dengan entrepreneurship ni. Nak jadikan budak kita tu berfikir macam tu kan. Saya ambil contoh lain, contoh macam jual sate kan. Kita nampak sate sekarang ni buka gerai, jual kat situ. Tapi mungkin anak-anak kita nanti dia fikir jual sate ni boleh buat sampai import export. Boleh buat sejuk beku. Kan, boleh sampai luar daripada Malaysia. Yang tu lah yang tujuannya kita nak ajak budak-budak kita ni supaya dapat menguasai kemahiran-kemahiran ni. Dan seterusnya adalah kemahiran agriculture. Agriculture ni adalah pertanian. Okey, kalau tuan-tuan tengok di sekolah sekarang ni kita ada hidroponik. Dan saya agak sedih sikit lah sebab hidroponik ni hasrat saya, memang saya nak ajak anak murid SKCJ ni daripada prasekolah tu sampai darjah 6 tahu macam mana cara nak tanam, nak jaga dan sebagainya. Tapi sebelum sekolah ditutup itu, kami baru saja sempat ajak budak-budak tahun 6. Mereka tanam, lepas tu mereka kutip. Tapi tak sempat lagi nak ajak mereka jual. Kalau dah boleh jual tu makna dia dah jadi entrepreneurship lah. Dah jadi usahawan dah. Dan lagi satu, kami tak sempat nak ajak budak-budak darjah 6 tu macam mana nak rekod berat sayur tu, berapa nak rekodkan dalam Excel, guna PC yang komputer, yang tu tak sempat. InsyaAllah lah kalau sekolah buka, kami akan teruskanlah orang kata apa, program sekolah tu. Memang saya nampak memberi banyak kebaikan lah kepada murid-murid. Okey, dan seterusnya adalah event management. Maksud dia nak jadikan budak-budak kita ni, budak-budak di negeri Perlis ni tahu menguruskan majlis. Setakat sekarang ni kalau di sekolah bila ada perhimpunan memang kita akan minta budak uruskan majlis, baca doa apa semua, yang tu pun sebahagian lah. Sebahagian. Dan bila sekolah tutup ni memang dia jadi masalah sikit lah. Mungkin pihak sekolah akan fikirkan cara macam mana boleh
budak belajar menguruskan majlis secara dalam talian, sebab kita pun boleh nampak kan ada sekolah lain yang buat. Sekolah lain yang buat dan sebenarnya murid boleh pun. Jadi kita akan cuba fikirkan macam mana cara nak buat. Okey. Dan seterusnya kemahiran yang terakhir adalah kemahiran communication. Komunikasi. Komunikasi ni sangat-sangat penting. Komunikasi ni orang kata apa, kita nak murid kita ni, anak-anak kita ni menguasai komunikasi dua hala. Okey. Maksud dia boleh bercakap, dia boleh berkomunikasi dengan orang, dia bila orang tanya dia boleh bagi pendapat dan dia berani. Okey, sebut tentang komunikasi ni, yang ni saya rasa sendirilah pengalaman saya sendiri. Macam mana saya dulu di sekolah harian sahaja, sekolah rendah, sekolah Simpang 4. Lepas tu saya pergi sekolah harian, sekolah Syed Safi. Di sekolah Syed Safi tu bahasa pengantaran dia memang bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu sepenuhnya. Lepas tu saya dapat tawaran PITM. Di sana memang dari segi komunikasi tu, kemahiran komunikasi tu kan memang saya paling lemah. Saya paling lemah. Saya tak ada keberanian nak berkomunikasi dengan orang. Kan bila kita dah berhimpun dengan orang kata apa, pelajar-pelajar daripada negeri lain, saya rasa macam saya ni rendah sangat, lekeh sangat. Lepas tu bila berjumpa dengan orang lain, mereka boleh bercakap bahasa Inggeris apa semua. Waktu tu saya nak cakap pun tak berani. Kan, takut buat silap dan sebagainya. Yang ni memang saya rasa sendiri, sebab tu saya memang sangat-sangat orang kata apa, menyokong lah 6 kemahiran ni yang disarankan oleh pengarah kita supaya murid-murid kita kuasai, sebab 6 kemahiran ni amat membantu anak-anak kita untuk menghadapi cabaran masa hadapan ni. Kalaulah mereka terpilih keluar daripada Perlis ke mana-mana, dengan 6 kemahiran ni kita harapkan mereka dapat orang kata apa, berdepan dengan cabaran lah dengan lebih yakin. Okey, sebab saya berdasarkan pengalaman saya pernah bawa tim orang kata apa, tim sukan lah, permainan kan, wakil negeri Perlis ke peringkat kebangsaan. Ada di antara murid kita ni tak bertanding lagi, dia dah kalah. Dia dah kalah. Dia tak lawan pun lagi, tapi dia dah mengaku kalah. Jadi rasa macam sedih lah tengok, sebab budak-budak kita daripada negeri Perlis yang kecil ni, dia keyakinan dia tak ada. Tapi 2-3 tahun kebelakangan ni saya nampak perubahan tu dah lain. Maksud dia budak-budak kita ni dah orang kata apa, berdaya saing. Maksud dia dah berani dah bersaing, sampaikan peringkat antarabangsa pun saya tengok ada di kalangan budak-budak kita ni. Jadi makna dia apa, itu satu perkembangan yang baik lah. Cuma kemahiran contohnya 6 kemahiran ni tak menyeluruh. Tak semua budak yang ada. Jadi sekarang ni untuk bermula daripada tahun lepas lagi dan juga tahun-tahun yang akan mendatang, kita mengharapkan semua murid, tak kira lah murid tu dia pandai ke, dia lemah ke, dia sederhana ke, kami cikgu di sekolah akan cuba bekalkan, dedahkan murid-murid ini dengan ke-6 kemahiran ni. Sebab saya percaya setiap murid tu ada keistimewaan dia. Cuma dia kena bekerjasama lah, kena rajin, kena tunjukkan usaha dia. Okey, untuk dia lebih berjaya. Okey, itu 6 kemahiran yang dimaksudkan kemahiran kali semasa hadapan. Okey, seterusnya objektif untuk 09 Spiderweb ni. Okey, objektif dia saya tak nak fokus yang 2 ni, pentadbiran guru apa semua, tapi saya nak fokuskan objektif untuk pertama untuk murid. Okey, murid ni membantu murid meningkatkan potensi diri terutama dalam kemahiran ICT dan IoT. Saya percaya setelah PDPR, beberapa PDPR ni,
Anak-anak kita saya rasa memang dah mahir sangat dah dengan orang kata apa aplikasi-aplikasi ICT dan IoT ni. Mereka memang dah mahir dah nak isi form apa semua tu. Sebab cikgu-cikgu banyak menggunakan Google Form. Lepas tu saya tengok bila saya buat kelas online pun murid-murid, ada beberapa orang murid ni memang mereka cepat je. Cepat je masuk. Lepas tu dah pandai dah guna aplikasi yang ada dalam Google Meet ni, angkat tangan dan sebagainya. Ini satu orang kata perkembangan yang bagus lah untuk mereka. Dan bukan kata murid, saya nampak mak dan ayah pun dah mahir dah dengan ICT dan Internet of Things tu sebab bila buat rakaman video apa semua kebanyakannya ibu bapa yang tolong. Dan saya tengok video-video tu setengah tu dah guna aplikasi-aplikasi yang pelbagai lah untuk membuatkan video anak-anak tu menarik. Tahniah lah kepada anak-anak dan juga ibu bapa. Dan objektif untuk ibu bapa, ibu bapa dapat melihat secara menyeluruh perkembangan holistik anak-anak. Maksud dia daripada Zero Nine Spiderweb ni, ibu bapa boleh tengok perkembangan murid. Spiderweb tu, apa orang kata apa, sarang labah-labah tu dia berkembang macam mana. Adakah dia berkembang elok ataupun dia sengit sebelah ke. Jadi ibu bapa tu boleh nilai anak-anak dia, boleh tengok dari masa ke semasa. Okay. Dan impak dia. Impak dia. Saya tak nak sebut impak kepada pentadbir guru dan sebagainya ni. Saya nak fokuskan pertama impak kepada murid. Okey, iaitu melatih murid untuk meningkatkan kemahiran IoT dan ICT serta membantu murid meningkatkan potensi diri. Okey, dengan sebab Zero Nine Spiderweb ni murid yang kena isi. Murid yang kena isi. Macam baru-baru ni kan tuan-tuan dan puan dah dapat slip transit PBD tu. Mungkin tuan-tuan dan puan tertanya-tanya lah tentang slip tu. Tapi tak apa, nanti Ustazah Dayah dia akan terangkan dengan lebih lanjut tentang slip tu. Dan sebenarnya kami bagi slip tu adalah untuk murid isi nanti dalam Zero Nine Spiderweb tu. Okey, dan impak kepada ibu bapa pula pelaporan secara visual yang lebih menyeluruh untuk melihat perkembangan anak lah. Ini ibu bapa akan dapat lah. Okay, dia akan dapat laporan dalam bentuk visual. Ini contoh laporan dia. Okay, laporan dia akan keluar macam ni. Inilah kita sebut spiderweb. Kalaulah dia kembang elok, maksud dia anak kita tu perkembangan dia baguslah. Perkembangan dia seimbang. Tapi kalaulah sebelah sengit, mungkin dari segi contohlah mungkin katalah sengit PBD. Dia mengucuk ke dalam PBD kan. Makna dia pencapaian akademik dia kurang baguslah. Okey. Kalaulah sengit daripada aspek kemahiran kali semasa hadapan, makna dia masih kurang kemahiran 6 kemahiran tu. Okey. Dan pelaporan ni tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dengan hanya memasukkan nombor kad pengenalan ataupun surat beranak dalam ruang yang disediakan lah. Dan boleh dijana, boleh tengok dan boleh print. Okey, boleh print. Ni contoh. Contohlah akan dapat pelaporan macam ni. Dalam satu slip ni semua ada 5 kemahiran tu. Okey. Okey. Siapa yang nak isi? Tadi saya dah sebut, siapa yang perlu mengisi? Murid sendiri yang akan isi dengan bantuan guru dan ibu bapa lah ataupun waris. Maksud dia masa anak-anak kita isi tu kita kena tengok lah, kita kena bantu. Ibu bapa kena tengok, kena bantu. Kalau macam tak faham ke apa, boleh tanya cikgu kan. Macam tahap 2 tu tak ada masalah sangat lah. Saya rasa budak-budak ni dia cepat dapat. Tapi macam tahap 1 tu, okey, kalau ada kakak dan abang di tahap 2, insyaAllah dia pun boleh bantu adik-adik. Tapi kalau tak ada tu maksud dia ibu bapa lah. Okey, insyaAllah kita buat sama-sama. Peringkat awal dia memang akan banyak masalah lah. Banyak masalah. Sebab pada peringkat awal pun Zero Nine Spiderweb ni memang kata apa, banyak penambahbaikan yang perlu dibuat. Tapi sekarang ni dah semakin mantap lah. Dah semakin mantap. Dan kita akan tengok macam mana bila
murid-murid ni dah isi nanti. Okey, bila nak kena isi? Okey, bila nak kena isi? Sepatutnya bulan Jun hari itulah. Tetapi bulan Jun hari tu 09 Spiderweb ni dia tak stabil lagi. Maksud dia masih lagi dalam penambahbaikan lah. Okey, so dilanjutkan pengisiannya sepanjang bulan Ogos ni. Okey, sebulan ni. Okey, dan untuk kali pertama isi ni tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu isi PBD sahaja. PBD sahaja daripada tahun 1 sehingga tahun 6 mengikut slip transit yang telah diserahkan secara individu oleh guru kelas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nanti Ustazah akan terangkan apa maksud TPA, TP1 dan TPM tu. Macam mana nak isi, macam mana nak guna maklumat-maklumat yang ada dalam laporan PBD tu. Okay. Lepas tu kali kedua adalah pengisiannya pada bulan November. Okay, pada bulan November. Okay. Pada bulan November ni kita ada banyak sikit nak kena isi. Okay, banyak sikit nak kena isi. Tapi saya rasa November nanti dia tak ada masalah sangat. Sebab bila kali pertama ni kita dah dapat isi, kita tahu dah macam mana cara nak isi. Untuk November nanti saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, untuk bulan November, PBD kena isi lagi sekali. Untuk okey, boleh dengar tak? Okey, boleh dengar tak? Tak apa dengar. Tak jelas. Putih tak ni? Putih tak Sat? Putih. Saya minta maaf lah sebab memang putih tak ni. Saya pun terbonti. Saya tengok dah line putih, saya stop Sat. Okey, saya teruskan. Okey, untuk bulan November, kita kena isi PBD. Okey, tahun 1 sehingga tahun 6. Betul, line tak clear. Tak apa, nanti insyaAllah dalam rakaman tu line clear lah. Okay, saya terangkan dulu. Okay, bulan November PBD tahun 1 sehingga tahun 6. Okay, kemudian SEGAK. SEGAK PAJSK, kemahiran Kalis Masa Harapan ni tahun 4 sehingga tahun 6. Okay, tahap 1 tak terlibat lah. Okay. Dan seterusnya psikometrik. Psikometrik ni tahun 6 sahaja. Okay, tahun 6 sahaja. Yang ni untuk ujung tahun nanti, bulan November. Dan kami akan bantulah, maksud dia kami akan bantu untuk tunjuk cara dan sebagainya. Kalau perlu, kita akan buat nanti taklimat untuk isi segak dan sebagainya ni. Okay. Okay, yang ni saya buat garis masa sebagai panduan lah untuk kita nak isi Spiderweb tu. Maksud dia kita akan berpegang kepada garis masa ni. Okey, 2 hari bulan Ogos sehingga 3 hari bulan Ogos yang lepas, edaran slip transit PBD kepada semua murid. Dan saya dimaklumkan memang guru kelas dah bagi semualah. Dan saya mengharapkan semua ibu bapa dah terimalah slip transit ni. Dan ada juga feedback yang saya terima, ibu bapa ada tanya dah apa dia TPA tu, TP1, apa TPM, tak apa nanti kita akan terangkan. Okey, seterusnya pada 4 Ogos malam ni taklimat pengisian 09 Spiderweb kepada waris. Yang tengah saya buat sekarang lah. Okey, esok, mulai esok, sampailah 20 Ogos, lebih kurang 2 minggu. Yang ni kita bagi ruang masa untuk pengisian PBD oleh murid ataupun ibu bapa lah. Jadi nanti selepas taklimat makna dia esok tu boleh cuba isi lah. Cuba isi tengok, buka website tu lepas tu cuba isi. Selepas 2 minggu, mulai 21 sehingga 29 Ogos iaitu lebih kurang seminggu. Okey, yang ni semakkan oleh pihak sekolah.
iaitu akan dibuat oleh guru kelas dan juga SUPBD lah. Makna dia dalam masa tempoh seminggu tu kami akan tengok balik siapa yang belum isi, lepas tu mungkin ada yang isi salah ke kan dan sebagainya. Yang ni masa untuk kita orang kata apa perbetulkan lah kalau ada isu dan sebagainya. Okay? Dan pada 30 Ogos ni, 30 Ogos selesai. Sebab JPN pun menetapkan sehingga 30 Ogos pengisian PBD ni selesai. Selesai. Dan pihak JPN pula lah mereka akan tengok macam mana kan pengisian okey tak okey. Okey. Yang ni timeline ni garis masa ni sebagai panduan kita lah dan juga sebagai panduan kami. Dan saya nak bagi tahu awal lah nanti kalau lah guru kelas ni mungkin 2-3 hari sekali dia akan peringat. Isi tak lagi 09 Spider Web ni, tahanlah telinga sikit noh. Sebab tujuan kami tu untuk nak peringat lah. Sebab mungkin kita lupa kadang-kadang tu kan. Jadi tahanlah sikit, cikgu kelas dia akan peringat. Dan seminggu tu kami akan check balik siapa yang dah isi, siapa yang tak isi, mungkin ada yang ada masalah dan sebagainya. Waktu ni kita akan cuba selesaikan isu dan masalah tu. Okey. Okey, seterusnya. Ni nak habis dah. Okey. Saya letak gambar ni. Sebenarnya gambar ni kan salah seorang cikgu kita dia masukkan dalam grup cikgu-cikgu lah dekat SKCJ ni. Dan bila saya tengok gambar ni, saya tertarik dengan gambar ni. Kalau kita baca di sini, kids remote learning during a polio outbreak in the 1940s. Maksud dia pada tahun 1940 tu dunia ni diserang oleh penyakit polio. Lebih kurang macam sekarang lah COVID-19. Maksud dia waktu tu kita kena duduk di rumah. Tak boleh keluar. Kena berkurung di rumah. Dan waktu tu cikgu-cikgu tu membuat orang kata pengajaran membaca ni, ajak budak-budak membaca ni melalui radio. Kan sebab waktu tu tak ada internet macam sekarang. Tapi situasi waktu ni lebih kurang sama lah macam sekarang. Sekarang pun kita tak boleh keluar. Duduk di rumah, belajar di rumah. Cuma sekarang ni kita kemudahan yang kita ada tu lebih lebih canggih lah. Kita boleh tengok muka cikgu, cikgu pun boleh tengok muka anak-anak murid. Jadi benda ni sebenarnya dah pernah berlaku. Macam mana yang berlaku sekarang ni. Jadi untuk itu saya memang mohon sangatlah kerjasama ibu bapa memberi ruang, peluang dan menyokong anak-anak kita supaya terus belajar. Sebab saya risau. Memang saya sangat risau. Terutama sekali murid-murid yang di tahap 1. Saya tak mau murid yang tak boleh baca tu akan bertambah bilangan dia. Sebab bila murid yang tak boleh baca bertambah bilangan dia, maka akan bertambahlah buta huruf di kalangan murid ni. Keciciran, tak tahu membaca, buta literasi. Yang tu yang kita tak mau. Sebab dia akan menjejaskan masa depan mereka. Memang akan menjejaskan masa depan mereka. Dan saya cakap ni daripada hati sebab majoriti komuniti SK Cangkak Jawi ni adalah orang Melayu kita. Sebab itulah kita susah macam mana pun kan kita kena usahalah pulunlah bagi anak-anak kita ni belajar. Kalau ada masalah bagi tahu kami. Kami akan buat modul, kami pergi hantar kat rumah. Sebab daripada minggu lepas pun memang saya dengan PKM, dengan Cikgu Shima, Guru Bimbingan Kaunseling bersama dengan Cik Usam, kami pergi rumah, pergi hantar modul. Kita cuba fikirlah macam mana dan kami pun tengah usaha benda-benda yang lain lah untuk membantu dari segi keperluan harian dan sebagainya setakat kami mampu. Jadi apa yang pernah berlaku dulu di tahun 1940-an berlaku sekarang ni. Dan
saya nak bagi tahulah dalam keadaan sekarang ni kita jangan berharap sangatlah sekolah akan dibuka dalam masa terdekat ni. Kemungkinan PDPR ni sampai akhir tahun. Jadi untuk itu kita kena fikirlah macam mana kalau kita ada isu, masalah dan sebagainya macam mana nak selesaikan. Internet sekarang ni dah menjadi satu keperluan. Satu keperluan. Jadi sebagai ibu bapa tu orang kata apa, saya sendiri pun ada anak, memang kena cari jalan penyelesaian lah macam mana nak bagi peluang anak-anak kita teruskan pembelajaran. Okey, inilah tujuan saya letak gambar ni sebab gambar ni memang menarik perhatian saya. Okey, dan yang terakhir sekali, saya ingatkan diri saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan semua, cikgu-cikgu semua, AJK, PABG, yang ni lah sebenarnya. Ibu bapa yang excellent, tambah dengan guru yang excellent, maka akan terhasillah pelajar murid-murid yang excellent. Dan bila ada pelajar-pelajar excellent, maka sekolah kita pun akan jadi excellent. Itu saja daripada saya. Okey, dan saya harap apa yang saya sampaikan malam ni orang kata apa, memberi manfaat lah kepada semua. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustazah Nur Hidayah untuk terangkan teknikal macam mana nak masuk 09 Spider Web tu, saya minta maaf lah jika saya ada terkasar bahasa dan sebagainya, tapi niat saya memang untuk kita semua, komuniti kita, supaya komuniti kita ni lebih cemerlang. Itu saja. Jadi kalau ada soalan apa semua mungkin boleh type dalam ruang mesej, nanti saya baca dan di akhir nanti mungkin saya boleh jawab. Jadi sekian dahulu saya nak serahkan kepada Ustazah Nur Hidayah lah. Ustazah Nur Hidayah okey tak? Ready tak? Ya, insyaAllah boleh. Okey. Saya stop presentation. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan sambil Ustazah Hidayah terang tu boleh buka line yang saya bagi dalam grup tu. Boleh sambil-sambil buka tu boleh tengok lah. Okey, supaya nak faham lebih senang. Okey. Okey Hidayah, teruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang berusaha Tuan Guru Besar, Cikgu Norma binti Ishak, guru-guru, jawatan kuasa PIBG sekolah dan waris-waris yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya akan menerangkan serba sedikitlah secara lebih lanjutlah tentang hashtag 09 Spiderweb yang macam mana yang Guru Besar bagi taklimat tadi. Okey, sebelum tu saya rasa semua waris dah ada dah ada slip transit tu kan, guru kelas dah bagi kan. Okey, saya akan tunjuk contoh satu murid kita. Sana. Okey, jap. Saya nak share. Okey, ni contoh. Okey, ni contoh seorang murid yang tadi saya dah minta kebenaran waris dia. Nampak tak? Okey. Okey, saya akan terangkan tentang slip ni dulu. Kalau boleh waris semua dah ada slip ni. Sebab saya akan terangkan satu persatu dia punya item dalam ni. Okey, slip transit ni dulu yang ni kita bagi hujung tahun kan. Hujung tahun yang bulan 11 tu. Tapi sebab kita ada Spiderweb ni, jadi untuk bulan 6 ni saya bagi secara digital lah sebab kita tak dibenarkan ke sekolah. Okey, slip transit pentaksiran bilik darjah. Slip transit PBD lah. Yang ni untuk bulan 6 seperti mana Guru Sak terang tadi. Slip transit PBD 09 Spiderweb SK Cakap Jawi. Okey, untuk maklumat-maklumat yang ada di dalam slip transit ni, okey, kalau ada yang tak faham lagi boleh terus tanya lah. Okey, untuk maklumat-maklumat yang ada email, nama murid, nombor MyKid, kelas, kategori sekolah, nama sekolah rendah ni semua maklumat umum lah, maklumat murid yang umum.
Email ni saya gunakan email sekolah yang semua murid dapat. Bukan email peribadi. Nah. Jadi email MOE ni semua murid daripada tahun 1 sehingga tahun 6 SK Cangkak Jawi ada. Jadi saya menggunakan email yang ni lah untuk setiap murid. Jadi untuk email ni M136 ni apa semua ni kan @MOE. Pastikan di belakang email anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ada moe.dl.edu.my. Okay, jika ada slip transit yang tuan-tuan terima, email yang belakang ni bukan moe.dl, tolong maklumkan kepada guru kelas dan guru kelas akan maklumkanlah kepada saya untuk saya jana kembali. Okey, seterusnya nama, nombor MyKit, pastikan betul anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kelas, kategori sekolah dan nama sekolah. Okey, untuk bahagian B, bahagian maklumat mata pelajaran. Okey, bahagian maklumat mata pelajaran ni, kalau tuan-tuan tengok ada 12 mata pelajaran. Okey, ada 12 mata pelajaran yang tertera di sini. Iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam, PJPK ni untuk pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual, pendidikan muzik, bahasa Arab, reka bentuk dan teknologi, sejarah dan TMK. Okey, untuk slip ni ada 2 kategori. Okey, slip ni ada 2 kategori. Macam yang saya ambil contoh ni adalah untuk murid tahun 1, maksudnya tahap 1 lah, tahun 1, 2 dan 3. Jika tuan-tuan lihat di bahagian mata pelajaran nombor 10 sehingga nombor 12, kosong kan? Kosong sebabnya tahap 1 tak ada 3 mata pelajaran ni. Jadi saya letak sebab nanti kita akan tengok di dalam spiderweb tu, pasal apa saya letak juga. Kod-kod perempuan, tuan-tuan perempuan tertanya pasal apa letak juga. Kalau kata sebab anak kita tahap 1 tak ada ni tak perlu letak. Yang ni perlu letak sebab di dalam borang spiderweb tu 09 spiderweb tu ada ke 12 mata pelajaran walaupun anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di tahap 1. Okey, apa pula TPA, TPS 1 dan TPM? Okey, kalau boleh minta tuan-tuan puan-puan nota tulis sikit lah. Okey, TPA ialah tahap penguasaan awal. TPA ni tahap penguasaan awal. Okey, TPS 1 tahap penguasaan sebenar 1 dan TPM tahap penguasaan maksimum. Okey, TPA ni tahap penguasaan awal ni daripada mana mainnya 4-3-4-4-4 ni? Okey, TPA ni apa yang cikgu-cikgu nilai tentang anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bila mana murid-murid masuk bermula Januari. Okey, bermula Januari. Okey, Januari sehingga Jun. Okey, Januari sehingga Jun cikgu nilai pada TPA ni, tahap penguasaan awal. Okey, untuk tahap ni, tahap penguasaan untuk PBD seperti mana yang sebelum-sebelum ni, tahap penguasaan dia ada tahap penguasaan 1 sehingga tahap penguasaan 6. Itu band tu yang dulu kita sebut band kan. Band 1 sehingga band 6. Maksudnya yang tertinggi, yang terbaik adalah band 6, yang terendah adalah band 1 ataupun tahap penguasaan 1. Jadi tahap penguasaan minimum untuk murid adalah 3 lah, tengah-tengah. Kalau 3 tu dapat 3 tu alhamdulillah lah. Ya, okay. Itu tahap penguasaan awal. Manakala TPS 1, tahap penguasaan sebenar 1 ialah tahap penguasaan ketika cikgu-cikgu nilai pada bulan Jun. Sebab PBD ni kita nilai, sekolah akan nilai 2 kali setahun. Okey, 2 kali setahun, maksudnya TPS 1 ni penilaian kali pertama iaitu pada Jun dan penilaian kali kedua pada bulan November nanti. Macam yang gosak terang tadi ni, yang tu akan jadi TPS 2 nanti. Okey, bila TPS 1 ni ialah penilaian ketika bulan Jun. Jadi bulan Jun, TPA tadi daripada bulan 1, daripada anak-anak tuan-tuan puan-puan masuk daripada bulan 1 sampai bulan 5, bulan 6 tu cikgu tengok, okey cikgu tulis dekat TPA. Kemudian TPS 1
ketika bulan 6, maksudnya pengajaran telah berlaku daripada bulan 1 sehingga bulan 6, jadi penilaian murid pada bulan 6 adalah pada TPS 1. Manakala TPM, okey, TPM ni kita panggil dia, kalau bahasa periksa dia kita panggil dia ETR. ETR ni apa nama, target lah. Target, cikgu-cikgu tu nak target. Budak ni nak capai berapa? Anak-anak tuan-tuan perempuan ni nak capai berapa? Contoh murid ni TPA dia, okey, TPA dia 4. Yang mula-mula daripada bulan 1 sampai bulan 5 tu 4. Tapi Mei bulan Jun dia dah dapat 5. Contoh untuk BM kan. Okey, TPA 4, TPS 1 5 dan untuk apa ni? Target di hujung tahun, TPM ni target hujung tahun. Okey, target hujung tahun, cikgu target, cikgu BM target, murid ni akan dapat 6. Okey, dan nanti pada bulan 11 kan kita ada pengisian sekali lagi pada bulan 11. Dia akan jadi TPS 1 ni akan jadi TPS 2. Jadi untuk bulan 11 tuan-tuan perempuan nanti akan isi hanya 1 sahaja. Cuma bulan 6 ni saja kena isi 3 benda dalam spiderweb ni. Okey. Jadi untuk tahap 1, jika tuan-tuan dan perempuan ada anak-anak yang tahap 1 tahun 1, 2, 3 hanya 10 subjek, ada 9 subjek sajalah daripada bahasa Melayu sehingga bahasa Arab. Manakala untuk tahap 2, semua ruangan ni diisi. Tahap 2, tahap 4 dan 5 ada reka bentuk, teknologi dan sejarah. Okey. Dan TMK, untuk mata pelajaran TMK, mata pelajaran yang ke-12 ni hanya untuk murid tahun 6 sahaja. Nah, untuk nombor 12 hanya untuk murid tahun 6 sahaja. Okey, setakat ni tentang SLIP ni ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum saya nak sambung ke bahagian pengisian. Kod terlalu laju ke? Nak kena ulang sekali lagi ke? Ada tak? Okey, saya akan buka kalau ada, tanya je dalam ni nah. Okey, seterusnya saya akan buka. Okey, jelas. Okey, kalau ada apa-apa, angkat tangan tu, tekan tanda tangan tu nah, tanda tangan 5 jari tu kan dekat Google Meet tu ada. Macam anak-anak tuan-tuan perempuan tu yang duk masuk Google Meet dah cekak dah depa. Kalau nak angkat tangan, pakai kalut, berebut nak angkat tangan kat situ. Okey, baik. Sekarang saya akan tunjuk. Sekejap nah. Saya nak share. Okay, yang ni saya stop dulu tentang SLIP ni. Saya akan share paparan. Okey, kat mana pun tuan-tuan dan perempuan nak dapatkan website tu, nak masuk ke spiderweb tu? Nampak kan? Okey, ni saya buka melalui telefon ni. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan boleh masuk ke grup lah, grup waris tu, waris SKCJ. Tuan-tuan perempuan masuk ke situ dan tengok balik ke mesej yang guru besar hantar tadi tu yang ada link tu, kemudian tuan-tuan tekan spiderweb website tu. Okey, dia akan terus bawa ke site ni. Ni saya pun menggunakan telefon sebab saya nak tunjuk penggunaan dalam telefon sebab spiderweb ni memang mesra pengguna, kita boleh guna melalui telefon. Okey, kemudian ni paparan lah, paparan spiderweb tu, #09spiderweb ada kat atas tu, kemudian dia ada ucapan pengarah pendidikan Perlis. Okey, kemudian dia ada bahagian manual dan rubrik KKMH, dia ada demo pengisian. Tuan-tuan perempuan boleh juga kalau nak tengok juga dalam demo pengisian tu. Kemudian dia ada FAQ. FAQ tu tentang soalan-soalan tentang ni lah, spiderweb ni lah. Kemudian kat sini lah dia ada pengisian Jun dan pengisian November. Okey, ada pengisian Jun dan pengisian November. Seterusnya untuk kita nak tekan tang mana? Kita tekan pengisian Jun. Okey, bila pergi pengisian Jun, dia loading. Ni lah tuan-tuan perempuan yang mana borang yang tuan-tuan perempuan kena isi. Anak-anak tuan-tuan kena isi
dengan bimbingan tuan-tuan dan perempuan lah kan. Okey, ni adalah borang tersebut. Borang ni macam dengan borang kehadiran yang cikgu-cikgu duk bagi tu. Kan cikgu-cikgu duk suruh isi kehadiran. Ni lah macam tu je borang dia sebenarnya, tak susah pun. Okey, dalam borang ni, apa yang tuan-tuan perempuan kena isi? Perlu isi bahagian mengikut satu persatu, mengikut slip pentaksiran yang telah diedarkan tadi, yang saya tunjuk tadi tu. Maksudnya yang pertama tuan-tuan kena isi apa dia? Email. Kan? Email kita type lah email. Okey, contoh. Tolak. Dia sebab paparan telefon. Saya tunjuk terus melalui paparan telefon sebab kita akan guna telefon kan isi tu. Contoh M123 ni contohnya saya bagi ni. MOE tolak dl.edu.my. Pastikan ada di belakang tu betul. Kemudian nama murid. Tengok tu dia buat. Nama murid, nama penuh huruf besar. Jadi nama murid tu kena tulis dengan huruf besar. Jadi keypad kita dekat telefon tu pastikan huruf besar lah. Nama apa? Siti binti Ahmad. Contoh kan. Siti binti Ahmad. Kemudian nombor MyKit. Anak-anak kita guna nombor MyKit lah kan. Nombor MyKit. Okey, nombor MyKit pastikan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kena ada sempang. 02 1222 katakan. Okey. Kemudian kelas. Okey, kelas masukkanlah. Contoh kalau kata 1 inovatif, masukkan 1 inovatif. Okey, semua kena isi. Kemudian tekan next. Okey, bila tekan next, dia ada kategori. Tadi kan maklumat murid tu yang dekat slip transit tu dia ada maklumat murid kan. Ada kategori ni, klik. Kita sekolah rendah. Next lagi. Nama sekolah rendah. Nama sekolah rendah ni boleh pilih sebab JPN dah letak dah. Jadi kita pilih lah, scroll down. Ada nama sekolah kita SK Cangkat Jawi. Klik. Okey, ni bahagian dia TPA. Dia buat SRPBD. SRPBD tu bermakna Sekolah Rendah Pentaksiran Bilik Darjah. TPA. Lepas tu dia buat bintang tu, maksudnya buat bintang tu wajib diisi. Okey, TPA tahap penguasaan awal. Jadi tuan-tuan perempuan tengok di bahagian dalam slip tadi tu, tengok di bahagian TPA sahaja. Maksudnya TPA dia ada daripada atas sampai bawah tu. Isi untuk TPA dulu. Okey. TPA, okey, contoh ni paparan telefon kita buat memanjang macam ni. Dia nampak 1, 2, 3 saja kan. Band tu 1, 2, 3. Nanti tuan-tuan kata, anak saya ada dapat 5. Pi mana 5? Okey, kalau dengan telefon kita kena lintangkan telefon kita. Kita kena terbalik. Macam tu. Kita kena alih telefon. Bila alih telefon, bila jadi melentang tu baru nampak semua. Kalau kita tak ke atas macam tu, kan, telefon kita selalu kita pegang macam ni lah kan. Macam ni dapat 3 saja. Jadi kita lentangkan akan dapat nampak semua. Jadi contoh bahasa Melayu dapat 4. Bahasa Inggeris 4, matematik 4. Ni untuk TPA lah. Pastikan tuan-tuan tengok. TPA semuanya katalah 4. Pendidikan Islam 4, pendidikan jasmani 4, pendidikan seni visual 4. Okey, yang ni yang subjek yang memang wajib ada. Okey, kemudian dia ada TPA pilihan. Okey, TPA pilihan. TPA pilihan ni dia ada pendidikan muzik. Ya, sekolah kita ambil. Okey, tengok contoh 4 juga anak tuan-tuan dapat. Kemudian bahasa Arab, bahasa ibunda, bahasa antarabangsa. Maksudnya sekolah kita ada bahasa Arab, tanda. Berapa anak tuan-tuan dapat? Bahasa Cina, tak ada. Kita tak ambil Cina. Cina tak perlu isi. Tamil pun tak ada, tak perlu isi. RBT untuk tahap 1 tak ada, tak perlu isi. Sebab saya kata tadi, saya letak juga ruangan sebab di borang ni ada semua. RBT, sejarah dan TMK. Jadi
Untuk yang anak-anak tuan-tuan perempuan yang tak berkaitan, tak perlu isi di bahagian subjek-subjek yang tak berkaitan. Itu bahagian TPA. Kemudian yang kedua bahagian TPM, tahap penguasaan maksimum. Dia suruh isi bahagian TPM yang kedua. Macam tu jugalah. Dia punya cara dia macam tu juga. Isi je berapa anak-anak tuan-tuan dapat BM, BI, Maths, Sains, Pendidikan Islam, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni Visual. Okay, kemudian hak ni TPM pilihan, Pendidikan Muzik, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Tamil tak ada, RBT untuk tahap 2, Sejarah untuk tahap 2, TMK untuk tahun 6 tahap 2. Okey, ni TPS 1. Okey, ni di bahagian TPS 1, tahap penguasaan sebenar 1 untuk Jun. Sama juga. Okey, untuk isi ni telefon tuan-tuan memang kena pusing jadi melentang baru nampak penuh. Okey, kita isi Pendidikan Muzik, Bahasa Arab, Cina, Tamil tak ada, RBT, Sejarah, TMK. Kemudian tekan next. Lepas tekan next, okey, dia akan keluar ni akuan murid. Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diisi ni, okey, tandakan right. Okey, tandakan right kat sini. Okey, lepas siap tu tekan submit. Okey, tekan submit. Okey, saya tak boleh tekan lah sebab nanti kalau saya tekan, JPN akan detect lah di sekolah Jangkat Jawi ni ada nama murid ni, tapi sebenarnya tak ada kan, nanti dia jadi error pula. Okey, bila dah selesai semua, tuan-tuan perempuan tick kat situ, tekan saja submit. Okey, macam tu je lah. Lepas tu nanti untuk lepas submit tu, tuan-tuan perempuan boleh melihat bila dah selesai submit tu habislah pengisian untuk seorang murid. Maksudnya kalau kata anak seorang, selesai dah lah. Start saja isi form tu. Okey, lepas tu kalau nak lihat apa ni, nak lihat apa yang tuan-tuan perempuan isi tadi, boleh. Okey, boleh nak tengok di mana. Okey, saya share. Okey, sekejap. Okey, ni tadi, ni saya buka melalui laptop balik. Okey, nak lihat dia back balik kepada yang tadi tu, boleh tengok di bahagian laporan PBD. Okey, tengok di bahagian laporan PBD, kemudian tengok sekolah rendah. Okay, tekan sekolah rendah. Kat sini kita boleh, okey, saya share sekali lagi tab lain pula sebab dia keluar tab lain yang ni. Mana dia? Angkat dia. Okey, kat sinilah kita tuan-tuan perempuan boleh check bubuh nombor MyKit dekat sini. Dia akan keluar nanti. Ni contohlah spiderweb. Ni nombor contoh SK Tengku Putriah ni murid ni. Ni lah bila tuan-tuan perempuan isi dia akan keluar macam ni lah contoh apa sawang laba-laba tu. Spiderweb ni sawang laba-laba kan. Jadi dia keluar contoh macam ni lah sawang laba-laba tu. Okey, saya rasa pembentangan saya tentang teknikal untuk pengisian #09 Spiderweb ni setakat itu saja dulu. Jika ada tuan-tuan dan perempuan ada kemusykilan, bolehlah berhubung melalui guru kelas ataupun melalui pihak sekolah dan mungkin kami akan cuba bantu. Okey, terima kasih dan saya serahkan kembali kepada Tuan Guru Besar. Yang baik itu semua dari Allah dan yang terkurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Ustazah Nur Hidayah. Ada apa-apa tak yang nak tanya sekarang ke? Okey, Arina Arsyad. Cikgu Arina angkat tangan. Sila Cikgu Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya bagi pihak lah, saya tak ada anak di sini. Okey, contoh kalau lah kita isi-isi tersilap
contoh my kid ke tersilap satu huruf apa angka ke atau apa-apalah nama aja silap, boleh edit tak? Boleh tak kita nak perbetul balik? Itu satu soalan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Arina atas soalan. Okey, kalau kita isi silap, kalau kita isi silap, bila kita tekan submit tadi, dia akan keluar. Saya tak boleh tekan submit sebab nanti dia akan jadi error lah ke sekolah kita kan, sebab dia dah habis dah test uji lari tu. Bila kita tekan submit, dia akan ada ruangan untuk edit respon. Okay, untuk edit kita punya respon tu. Edit respon maksudnya kita boleh perbetul. Perbetul tu dia akan hantar ke mana? Ke email yang kita isi tadi. Mula-mula tu ruangan yang pertama sekali kita isi email. Jadi borang tu akan dihantar ke email yang kita isi. Jadi kita semua standard seperti mana yang telah dibincangkan dengan pihak pentadbir sekolah hari tu. Kita nak standardkan email yang digunakan sebab supaya jika ada waris yang tersilap selepas tarikh yang kita bagi tadi, time frame kita bagi sampai 20 Ogos kan. Okay, kalau ada waris yang tersilap, sila maklumkan kepada guru kelas maklumat yang silap dan sekolah akan boleh bantu edit borang tersebut melalui email. Sebab pihak sekolah, guru ICT kita, Cikgu Jai, memang ada semua maklumat email murid daripada tahun 1 dan tahun 6 sehingga tahun 6. Jadi kita dapat bantulah murid untuk betulkan kembali borang tersebut. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Raya. Asalnya terjawab. Okey, ada persoalan yang lain? Sebab kalau tanya dalam ni mungkin boleh share lah apa orang kata apa jawapan dia tu dengan ibu bapa yang lain. Cikgu Arina lagi angkat tangan. Banyak soalan Cikgu Arina ni. Okey, yang ni bukan soalan, nak share. Okey. Okey, saya dah ada sekolah menengah dah ada isi dah. Jadi masa isi tu ada satu waktu tu untuk anak saya tu dia macam bila kita nak klik tahap tu TP 1, 2, 3, 4 sampai 6 tu ada sekali dia akan jadi macam hang. Dalam borang tu TP kata TP dia dapat 4. Dia tak boleh nak tekan TP 4 tu, dia hanya boleh TP lain. Jadi kita tak boleh dah nak ubah kan sebab dah ada dalam slip slip transit tu. Apa yang kita boleh buat, reset, patah balik semula, mula semula. Mula baru boleh tekan tang yang TP yang kita nak tu. Saya dah jadi dah yang tu, baru ni saya isi. Nak share lah kot jadi kan, nanti boleh lah buat macam tu. Patah balik. Terima kasih Cikgu Arina untuk sharing. Betul, selagi kita tak tekan submit di hujung tu, kan, selagi kita tak tanda right, saya mengaku segala segala maklumat yang saya beri benar apa semua tu kan, kita boleh tekan back balik. Dia tuan-tuan perempuan jangan risau, borang ni sama macam lah borang yang cikgu-cikgu dah bagi tiap hari untuk isi kehadiran tu. Dia menggunakan borang macam tu saja. Betul sebab apa macam anak-anak tuan-tuan dan perempuan terutama yang di tahap 2 tu saya rasa dia orang memang mahir lah benda ni. Cuma kena berhati-hati saja masa isi tu. Maksud dia lebih kita kena teliti sikit lah, contoh macam email tu. Okey, secara tak langsung kata apa kita dah tanam sikap orang kata apa sifat berhati-hati semasa mengisi borang. Kan, supaya tidak berlaku kesilapan. Itu pun salah satu nilai murni yang cuba sekolah nak terapkan lah. Okay, selain daripada nilai kejujuran lah semasa mengisi TP-TP tu. Okay, jadi masa isi TP tu memang tengok betul-betul TP dalam slip tu dan isi ikut slip tu. Kan, sebab di bawah tu pun dalam borang tu dah kita kena tick akuan kita yang menyatakan bahawa TP tu yang kita isi tu semua betul. Sebab kalau ada berlaku macam penipuan ke apa, sekolah boleh detect lah, maksud dia cikgu boleh check balik. Dan tujuan Spiderweb ni dibuat juga
pengaruh mengharapkan nilai murni yang ada dalam diri murid-murid tu boleh dizahirkan dalam aplikasi ni lah semasa mereka mengisi tu. Okey? Jadi saya harap tuan-tuan dan puan pun fahamlah keadaan ni. Okey, ada tak yang lain? Mungkin ada lagi, mungkin pernah dah isi anak dia di sekolah menengah, ada pengalaman macam Cikgu Harina tadi, boleh share lah. Kita boleh kongsi bersama. Okey. Tak ada lah, nampak diam lah. Saya kira hampir 5, kalau tak ada saya akhirilah taklimat kita malam ni. Okey, 1, 2. Okey, sila puan. Mak Alisha. Mak Alisha, Assalamualaikum semua. Macam ni, Waalaikumsalam. tak sat ni. Line ni sat putus, tak sat tak putus. Macam tu lah. Saya pun nak masuk keluar tak berapa nak faham pasal TV. Tak tahu nak isi ke mana. Lepas tu nak refer macam mana ni. Esok pula tu macam mana. Okey. Terima kasih puan. Dia macam ni. Kami ada buat rakaman untuk sesi malam ni. Okey, nanti kami akan masuk dulu rakaman taklimat malam ni lah dalam grup waris. InsyaAllah dalam tu jelas lah. Kalau ada juga yang kurang jelas lagi, boleh berhubung dengan guru kelas. Kalau guru kelas pun tak boleh orang kata apa membantu, kita akan rujuklah kepada SUPBD kita dan juga beberapa cikgu yang mahir lah benda ni macam email. Email tu Cikgu Jai yang uruskan. InsyaAllah kami akan bantu. Orang kata buka dulu, try dulu tengok macam mana ataupun tengok dulu kan. Sebab dalam 09 Sepeda Web tu, selain daripada taklimat yang kami bagi malam ni, dia ada manual, dia terangkan macam mana nak isi. Macam mana nak isi. Dia ada dalam bentuk manual cara bertulis tu, okey, dan juga video. Ada dia tunjuk cara. Jadi boleh buka, boleh tengok dulu macam mana. Boleh tak puan? Cikgu, pasal apa tadi? PD 1, PD apa tu tadi? TP. TP tu. TPK. TPK, okey. Nilai tu kita sendiri nilai ke atau nilai tu berdasarkan apa? Ambil rujukan dari mana? Slip PBD yang kami dah bagi tu. Dapat kan? Ada dapat kan? Dapat Lisha. Slip tahun lepas kau. Slip atau apa? Slip guru kelas kamu dah bagi secara personal, dia hantar melalui WhatsApp. Macam Ustazah tunjuk tadi yang ada TP1 semua. Okey, Ustazah nak jawab. Okey, saya nak respon untuk ni Ibu Alisha. Saya difahamkan oleh guru kelas. Okey, saya yang jana untuk slip yang saya tunjuk. Okey, saya tunjuk sekali lagi lah slip tu nah. Mungkin tadi dia puan tak dapat masuk line slow kot. Saya akan tunjuk sekali lagi. Okey, ni bentuk slip tersebut. Okey. Kok boleh ambil gambar ke kan yang saya tunjuk ni. Jadi ni slip tersebut. Slip ni dia ada lambang sekolah kat atas. Saya besarkan sikit. Okey. Ni bentuk slip. Terbalik pula dah. Saya pun terbalik lah. Okey. Okey, ni slip. Slip ni terbalik. Terbalik lagi ya? Dah kan? Okey. Slip ni Okey dah. bentuk macam ni slip dia. Slip ni saya jana untuk tahun 1 sehingga tahun 6 dan saya edarkan mengikut kelas. Dan guru kelas saya difahamkan semua guru kelas telah bagi slip ni melalui WhatsApp untuk setiap orang murid. Okay, slip ni setiap orang murid dah dapat dan saya pun tak dapat respon daripada cikgu-cikgu kata orang murid tak dapat. Secara individu. Secara individu melalui personal message. Jadi inilah maklumat ni. Jadi macam yang puan tanya tadi, TPA, TPS 1 dan TPM tu diambil daripada mana? Seperti saya terang tadi. Okay, tak apa, saya terang sekali lagi. TPA ni adalah penilaian guru. Maksudnya ni data ni
Bukan ambil daripada mana-mana, yang ni adalah penilaian. Sebab law ni kita tak ada periksa, kita bergantung sepenuhnya kepada PBD. Jadi PBD ni adalah pentaksiran bilik darjah. Macam mana yang Gusak kata tadi tu, kita penilaian secara berterusan. Okay, penilaian secara berterusan. Jadi TPA ialah tahap penguasaan awal. Tahap penguasaan awal ni, apa yang dikatakan tahap penguasaan awal ialah penilaian yang dikira ketika mana anak tuan-tuan dan puan-puan masuk ke sekolah Cangkak Jawi pada Januari 2021 tahun ni lah kan. Daripada Januari sehingga Mei. Okey, Januari sehingga Mei. Pembelajaran daripada Januari sehingga Mei kita nilai untuk tahap penguasaan awal. TPA, bahagian TPA. Kemudian TPS 1 ialah penilaian ketika bulan Jun. TPS 1 ketika bulan Jun, bulan 6 tu. Sebab PBD dilaporkan 2 kali setahun. Macam tahun lepas, tuan-tuan dan perempuan duk main ambil slip di sekolah tu. Yang tu kita bagi slip untuk bulan 11 kan. Jadi kita bagi slip yang hujung tahun saja. Yang bulan 6 kita tak bagi sebab selalunya bulan 6 ni hanya penilaian awal dulu, tapi disebabkan ada hashtag 09 Spiderweb ni, kita perlu bagilah slip yang bulan 6. Macam dulu ni slip bulan 6 tak bagi, kita hanya bagi kepada murid-murid yang berpindah sahaja. Macam tahun ni dah ada Spiderweb, kita bagi juga slip ni sebab dia nak isi 2 kali setahun, bulan 6 dan bulan 11. Okey, jadi TPS 1 ni penilaian sebenar. Tahap penguasaan sebenar 1. Yang TPA tadi ni tahap penguasaan awal. Awal ni maksudnya cikgu tengok budak tu, tengok penilaian murid tu setakat mana yang dia dapat. Jadi cikgu letak penilaian. Okay, yang betul-betulnya cikgu nilai pada bulan 6 untuk penilaian sebenar dia. Kemudian TPM adalah target. Target murid akan dapat pada hujung tahun. Macam tu. Okay, jelas tak? Yang itulah saya nak terangkan TPA, TPS 1, TPM. TPA, TPS 1 dengan TPM ni memang yang ni penilaian guru-guru subjek, iaitu daripada guru bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam sampailah TMK. Macam itulah. Okey, jelas tak? Saya harap menjawablah soalan. Puan Mak Alisha tadi, ada lagi tak Mak Alisha? Ada, minta maaf terputus lah pula dah saat ni, minta maaf lah. Esok lah tengok yang tu. Saya tengok dulu, kemudian saya kalau ada masalah saya kontak Zazah lah. Boleh? Okey, tak apa sebab macam ni, macam tadi kita buat sesi Google Meet kita ni ada ada rakaman. Nanti bila rakaman Google Meet ni dah siap, mungkin kami akan hantarlah ke grup waris. Jadi bila tuan-tuan perempuan lihat rakaman ni mungkin lebih faham lah. Ya, okey. Terima kasih. Ya, makasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ya, Cikgu Shima. Guru besar mungkin line tak apa nak clear tu pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sebenarnya nak ambil kesempatan ni, dah ada waris dalam ni. Ini luar daripada PBD tapi berkaitan dengan pendidikan anak-anak juga. Dalam masa sikit hari lagi, saya akan bagi satu taklimat untuk semua tahun 4, 5 dan 6 untuk saringan minda sihat, yang mana semua tahun 4, 5 dan 6 adalah wajib untuk menduduki saringan minda sihat ni secara online, serentak. Jadi saya minta dan saya mohon kepada semua waris agar dapat memastikan anak-anak bersedia untuk menjawab secara online nanti. Apapun saya akan taklimatkan dulu macam mana nak masuk dan macam mana nak menjawab. Itu aja. Terima kasih. Okey. Okey, minta maaf saya terkeluar saat ni.
Okey, ada apa lagi pertanyaan tak? Saya angkat tangan pula. Okey. Cik Usam Cik Usam angkat tangan. Ya, saya. Sila. Tak Zat, Saya pun Assalamualaikum dah malam di warahmatullahi mana. wabarakatuh. Ya, tak Zat, Waalaikumsalam saya dah warahmatullahi try. Yang Luqman punya. Lepas tu dia Okey. bila buat email yang sekolah punya, dia naik must be a valid email. Lepas dia macam tu lah. Sepatutnya kalau M tu betul dah lah email murid tu. Ya. Dia Ah, betul. Cik Usam boleh share Cik Usam isi dengan apa tau? Laptop ke dengan telefon? Telefon. Dengan telefon Tak salah, sebab Luqman pun duk ada. Ada kata memang dia nak isi. Dia habis. mungkin dia kadang kalau dia keluar error tu mungkin ada huruf yang tertinggal kot. Mungkin lah kot. Ah. Saya tak pasti. Dia pun dengan kalut-kalut dia Zat ni. Tak apa, dia memang kena tengok betul-betul email hak belakang tu lah MOE tolak DL titik. Tak apa nanti lah. Nanti bila 88 isi lain tengok. Baik. Tapi dia tak ada masalah dah. InsyaAllah lah. Kalau kata guna maksud Cik Usam masalah macam mana? Dah lah kot lah. Saya dah isi ni. Tapi memang saya keluar gitu ya. Tak submit apa pun. Tak submit. Selagi tak tanda right dengan tak submit tu dia tak dapat lagi lah data tu. Okey, so macam saya cakap tadi lah, masa isi tu kita kena tengok betul-betul. Sebab kadang-kadang kita tersilap tekan. Satu huruf pun dia memang tak ni lah. Okey, terima kasih lah Cik Zam. Ada benda lain tak yang nak tanya lagi tentang Zero Nine Spider Web ni? Okey, dah. Ni tak ada lah kot. Saya ni. Okey, Ustazah Dayah nak cakap pula. Okey. Ustaz ada sikit lagi. Okey. Kalau kata lepas macam tadi ada Cik Usam ni dah try, okey lah alhamdulillah kita nampak kan. Kalau kata lepas ni waris yang cuba isi, kalau kata ada masalah mungkin boleh berhubung dengan guru kelas dulu kan, melalui guru kelas, dan nanti mungkin melalui guru kelas kami akan bincang dengan sekolah. Itulah saya nak maklumkan. Okey, betul tu. Kalau ada masalah, bila buka nanti jumpa masalah tu, boleh berhubung dengan guru kelas dulu. Nanti kami akan bincangkan sebab benda ni sebenarnya benda baru. Memang dia mungkin akan ada masalah lah. Jadi bila ada isu tu, kalau di pihak sekolah sendiri tak dapat nak settle, tak dapat nak selesaikan masalah tu, kita akan kemukakan kepada GPN lah. Sebab sana kan ada teknikal dia lebih mungkin boleh membantu lah, yang tu saja. Sekarang ni esok try dulu buka tengok macam mana. Dan saya dengan harapan tu boleh masuk lah. InsyaAllah lah. Okey. Ada yang lain lagi nak tanya sebelum kita akhiri lah taklimat kita malam ni? Tak ada akut noh. Tak ada tanya. Okay. Saya pun baru jelas malam ni pasal yang Luffy lah. Ada cikgu kelas dia hantar tapi apa dia ni naik ni saya pun buat tak tahu tanya ada sebab Luffy kan ni. Dia tadi apa ada TV. Sebab setengah sekolah dia tak bagi taklimat. Ya, tak bagi. Terutama sekolah menengah lah dia tak bagi taklimat. Yang ni pun ada duk bincang dalam grup besar. Ada yang terus bagi warisi. Tapi macam kita ambil pendekatan dah diberi tempoh sebulan, bulan 8 ni. Jadi kita ambil pendekatan, saya bincang dengan Ustazah Dayah apa semua, dengan pentadbir yang lain. Kita bagi dulu slip PPD tu bagi Wahid tengok. Wahid tengok. Jadi malam ni senang nak terang. Kalau kami terang tak bagi lagi slip tu, lagilah kita tak nampak kan. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan dah tengok slip tu dulu. Jadi bila Ustazah Dayah tunjuk terang tu, senang kita faham. Dan TP-TP tu adalah pentafsiran bilik darjah lah yang dijalankan secara berterusan. Sebab tu saya tekankan kalau cikgu bagi kerja ke apa, anak-anak tuan-tuan dan puan tu kena buat. Sebab daripada situ kami menilai.
Dan mana yang tak masuk kelas, tak hantar kerja semua memang jadi masalah lah pada cikgu. Nak nilai tak boleh, tak tahu nak bubuh TP berapa. Dan TP1 tu pun, TPA tu pun sebenarnya kami ambil, kami tengok anak tuan-tuan dan perempuan tu daripada start sekolah itu. Bulan Januari tu bermula PDPR, lepas tu dia orang masuk kelas sekolah sekejap, daripada situ kita nilai. Kemudian untuk yang TP1 tu setelah berlangsungnya PDPR sampai bulan 6 tu, cikgu-cikgu nilai lah. Kan? Ni selepas ni kami nak nilai pun akan jadi masalah bila ada murid yang dia hilang langsung dari radar ni, tak dapat dikesan. PDPR tu dia tak sertai langsung. Kerja apa semua pun dia tak bagi. Tu yang mendatangkan masalah pada kami lah. Dan lagi satu saya nak bagi tahu tentang PAJSK tu. Bila perjumpaan kurikulum dah start, makna dia PAJSK tu pun akan dinilai lah. Jadi macam petang tadi cikgu mengadu. Ramai yang tak masuk kan perhimpunan perjumpaan kelab persatuan. Jadi susahlah cikgu-cikgu nak letak berapa dekat dia, grade berapa. Jadi masalah. Dan perjumpaan mereka ni untuk tahun ni kelab persatuan, badan uniform apa semua tu 5 kali saja. Untuk tahun ni sampai akhir tahun ni. Jadi dalam 5 kali tu minta lah anak-anak tuan-tuan dan puan tu join kan, supaya cikgu tu boleh bagi orang kata apa grade yang bagus lah untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Okey, itu sajalah saya rasa. Rasanya tak ada apa dah kot noh. Kalau ada masalah nanti boleh berhubung terus dengan guru kelas. Ya. Minta buka kamera lah kot semua, kita ambil gambar sikit. Apa dia ada ya? Minta buka kamera semua, okay. kita nak ambil gambar sebelum sikit. kita akhiri. Sebelum kita akhiri taklimat malam ni, saya mohonlah kepada waris-waris semua, ibu bapa, mohon buka kamera supaya kita boleh ambil gambar. Ni pun sebagai orang kata apa, bukti lah kata kami buat taklimat untuk waris. Kalau GPN tanya, ni lah bukti kami. Okey, sila tuan-tuan dan perempuan